Baik, tak minta apa, kata apa-apa bayar rampung daripada seruan dakwah mereka. Wahum muhtadun, dan mereka ni mendapat petunjuk daripada Allah. Wahum muhtadun tu idgham mislain, ataupun disebut dengan idgham mutamatsilain ataupun idgham mimi. Dia disebut idgham mimi. Mimi, mim ya ada sabdu. Idgham mim, masuk ke dalam mim. Idgham ni memasukkan mim ke dalam mim. Baik, yang mana mereka mendapat petunjuk daripada Allah. Dan bila mereka dapat petunjuk daripada Allah, apa sikap kita bila orang dapat petunjuk daripada Allah? Fahtadu bihim. Bila kita nampak orang yang seseorang itu mendapat petunjuk daripada Allah, maka kita ni hendaklah menjadikan mereka sebagai ikutan kita. Kita kena ingatkan dari kita, ingatkan dari keluarga kita, ahli keluarga kita. Nak ikut siapa? Ikut orang yang kita nampak dapat hidayah daripada Allah. Antara orang yang dapat hidayah daripada Allah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan satu riwayat Nabi bersabda, ashabi kan nujumi, sahabat-sahabatku ni seperti bintang-bintang di langit. Ayyuhum iqtadaitum ihtadaitum. Mana-mana menjadikan mereka sebagai ikutan, nescaya kamu akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bila nak dapat petunjuk Allah, ikut hak Nabi ajar. Ikut Islam. Ikut Islam, insya-Allah kita akan dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita tolak Islam, maka kita akan dibiarkan dalam kesesatan, berada dalam kejahilan, dalam kegelapan, jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu hari ni nak dapat petunjuk ke mana pun kena belajar apa itu Islam. Hari ni kita lihat ramai yang Islam tapi tak tahu apa itu Islam. Dia mengaku Islam tapi dia sendiri pun tidak mengenal Islam. Contoh bab semayang sudah. Bab semayang sudah. Tentang solat pun dah lepas kena molek. Tak kata tidak mengenal hakikat semayang. Bagaimana nak semayang dengan sebaik-baiknya. Bila ditanya, Nabi sebut kata, sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku semayang. Cuba awak cerita guna gak semayang Nabi. Saya nak cerita mana saya tak pernah nampak. Tu nampak dia tak faham. Tapi kalau faham, semayang macam Nabi semayang ialah dengan cara kita tengok apa yang ulama terang dan kitab-kitab mereka berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita semayang sebagaimana yang diterangkan oleh alim ulama, yang Nabi kata al ulama warathatul anbiya, maka insya-Allah itulah cara bagaimana kita solat sebagaimana kita tengok Nabi solat. Dah gua ni cuba sikit. Solat ni gini, dia merupakan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim. Dia merupakan satu perbuatan, perkataan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Dalamnya ada rukun, dalamnya ada sunat. Sunat terbahagi pada dua, ab'ad, hayat. Dan dalam mengerjakan solat ada benda-benda yang perlu kita elakkan, yang mana disebut perkara ini membatalkan solat. Kemudian sebelum kita solat ada benda, ada syarat yang perlu kita tunaikan. Mesti apa dia? Tutup aurat, mesti menghadap kiblat, mesti gini-gini. Kalau begitulah kita kenal bagaimana kita nak solat, mudah-mudahan itu menjadi tanda kita bukan Islam yang buta tentang Islam. Bukan seorang Islam yang buta tentang Islam, bahkan kita mengenal Islam. Tepuk dada, tanya imam, muhasabah diri kita masing-masing. InsyaAllah 10 bulan 10 ada satu daurah. Daurah berkaitan dengan perkara fardu ain. Sahabat-sahabat ada ke lapangan, pergilah. Cuma hamba tak ingat masa pukul berapa. Tapi tarikh ni 10 bulan 10. Rasanya pagilah. Tempat di Masjid Pok Sabah. Ustaz Abu Usamah. Ustaz Abu Usamah yang akan hadir. Ustaz Hanafiah. Dia mudir Ma'had Dirasat Islamiyah di Kemasik. Dia akan datang ke Masjid Pok Sabah. Di ruang kemas ini dia akan buat kelas ekspres, baca kitab seri ekspres berkaitan dengan ilmu fardu ain, yang dianjurkan oleh AIMIC. Maksudnya AIMIC Rantau Bang kalau silap kita. Pakat-pakat gi kalau ada kesempatan. Tapi agama ni bukan kena cari kesempatan, memang kita kena bina kesempatan, kena buat kesempatan tu. Maksudnya kita kena rancang, kena ada plan. 10-10 orang lain biar dulu. Nak gatih ke Sedang, relax dulu. Mana? Nak naik apa dia Bukit Bauk, relax dulu. Tangguh dulu. Hok ni jangan-jangan sekali. Hok nak naik Bukit Bauk tu ejah mula.
Kalau yang satu kita biasa main badminton, jah mula. Dan nak main kabur hamba. Tak. Tu boleh hamba join juga uduh-uduh. Biasa main kok ngemak mak hok biasa main sini aja kok main uduh-uduh. Hamba boleh uduh-uduh badminton. Tak. Insya-Allah. Baik, ada sebab kita tahu malang Said kabur, Said Usman kabur. Main futsal malang. Lepas tu yang satu biasa main badminton. Ya ke? Kalau dia tu kabur lah. Kalau kabur, tengok jangan uduh-uduh. Tak. Baik. Hamba lebih kurang ni cawe je. Gitu lah. Dok dia tinggi sikit, hamba tinggi sikit. Gitu lah. Gurau dah. Cuma nak ceritanya, bila mereka ni mendapat petunjuk Allah Ta'ala, sepatut kita jadikan mereka ni sebagai petunjuk. Hak ni automatik dah. Kata secara langsung, Allah akui mereka ni mendapat petunjuk Allah. Maka kita kena contohi. Dan kita pun ni, walaupun 3 rasul ni berkait dengan umat Nabi Isa, kita kena contohi 3 rasul ni. Kita kena contohi. Walaupun asalnya cerita ni nak mengisahkan tentang perkataan atau ucapan Habib kepada kepada kaumnya. So ikut apa dia orang hok dapat petunjuk ni. Kita hok baca kisah ni pun kena ikut 3 rasul ni. Kena ikut dari sudut mana? Kena ikut dari sudut dia ni tetap tabah cekal menghadapi ujian dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Taala. Kena ikut dari sudut dia tak ada lah kata uduh-uduh kepada orang yang tak terima dakwah. 3 rasul ni tak ada lah kata apa-apa pun. Kita dah bincang tak? Kita dah bincang dalam apa dia, dalam kisah yang dalam kuliah yang lepas. Cuba buka balik. Dah, cuba buka balik. Cuma nak cerita 3 rasul ni utusan kepada Nabi Isa AS, yang mana mengajak untuk apa dia, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting 3 orang. Siapa dia? Dah kita kongsi sebelum daripada ini. Baik. Jadi kena ikut apa dia? Keadaan dia tu, sifat dia, amanah dia. Dalam mengajak manusia kembali kepada Allah SWT. Walaupun diugut bunuh, dia tetap dengan Islam. Maka kita begitu juga. Walaupun hari ni kita berhadapan dengan macam-macam, kita kena istiqamah dengan Islam ni. Walaupun kita kalah, walaupun kita menang, walaupun kita susah, walaupun kita senang, kita sakit, kita sihat ke apa ke, kita tetap dengan Islam. InsyaAllah, siapa tetap dengan Islam di atas dunia, InsyaAllah dia akan dimuliakan oleh Allah di hari akhirat nanti. Tapi tidak ramai yang istiqamah dengan Islam. Jangan tanpa Islam ni dari sudut kita faham dari sudut sokongan kita sahaja, dokongan kita sahaja pada mana parti nak laksanakan Islam. Tidak. Dengan maksud ni, dengan lebih maksud lebih mendalam. Pakaian kita, pegangan kita. Kita bukan sekadar nak sokong orang ni sebab dia nak Islam. Walaupun dia tetap dapat kelebihan. Orang yang mana dia bersama dengan orang nak Islam, walaupun hari ni dia tak berperangai seperti orang Islam yang sebenarnya lagi pun, insya-Allah dia akan bersama dengan orang yang dikasih. Ada satu hadis yang orang Arab Badui, dia tanya Nabi, al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Wa Rasulullah, ada orang ni, seseorang dia cinta pada satu kaum yang soleh, tapi dalam masa sama dia ni tak sama lagi dengan orang soleh tu. Orang soleh tu semayang, dia ni semayang time rajin, part time. Tak? Orang lain full time, maksud dia ni on time, dia ni part time. Orang yang dia kasih tu perjuangkan Islam, dia ni sokong, tapi dia ni pakaian seluar pendek. Dan warna orang macam ni wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kata, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang disayang pada kiamat. Kita tak nafi waktu, ada kelebihan yang tersendiri. Tapi untuk kita hari ni, Allah dah larang kita belajar, dengar, nadah. Takkan kita nak tetap makna jadi gitu. Biar, tak apa, asal aku sokong Islam. Biar pakai pendek pun. Takkan kita nak biarkan diri kita kadang-kadang ditakut yang lama begitu. Tentulah keimanan ni mesti ada, orang kata, peningkatan. Biar ada peningkatan. Jadi kita kena istiqamah dengan Islam dari sudut pakaian kita, percakapan kita, pergaulan kita, segala muamalat kita, jual beli, makan minum kita, biarlah berpaksikan kepada Islam. Barulah insya-Allah hidup kita selamat. Baik. Jadi balik pada sini, hak ni tetap dengan Islam. Warna-warna pun tetap dengan Islam. Orang suka tak suka, dia tetap dengan Islam.
Kalau dia buat program, dia asingkan lelaki dan perempuan. Ada orang tak suka. Nah, mu tak suka nak macam mana? Ni hukum Allah. Tak boleh nak capur-capur. Nak, kena ada pengasingan. Nak macam mana? Ni hukum Allah. Orang yang mengutamakan keredaan manusia dengan membelakangkan keredaan Allah Ta'ala, tiada guna hidupnya. Kita kena dahulukan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua Islam kena faham ni. Nah, kita faham ni. Dan kita minta sepah batu tu kepada Allah, bukan setakat faham, biar boleh buat. Biar boleh pegang dalam hidup kita. Ada orang dak gamuk nak buat gini, Islam buat gini, dak gamuk kat buat gini, orang dak berahi kita. Tak, orang dak suka kita. Itulah pada kebiasaannya. Maka tidak sewajarnya kita demikian. Baik. Kemudian yang seterusnya, kata lelaki ini, kata Habib ini, wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Kemudian bila mana dia minta supaya kaumnya ikut 3 rasul ni, lalu Qatadah menyatakan, qala lahu qaumuh anta ala dinihim, mu berada atas agama mereka ke? Puak-puak ni tak tahu ni, Habib bin Israel ni rupa-rupanya dia ikut 3 rasul ni dah. Jadi tadi tu macam ke lakonan je lah. Lalu katanya, lalu jawab apa dia? Jawab Habib bin Israel ni, wa ma liya la a'budu allazi fatarani. Kenapa tidak? Wa ma liya la. Kenapa tidak bagiku sembah yang telah menjadikan aku? Fatarani. Fatarani. Dan surah dan Quran ni ada satu surah nama surah Fatir. Fatir. Fatir tu maksud apa dia? Ibnu Abbas pada asalnya tak tahu apa makna Fatir. Ibnu Abbas sepupu Nabi yang didoakan faham Quran tu masa kecil. Tak tahu benda maksud Fatir. Cuba sahabat-sahabat baca kitab tafsir tentang surah Fatir. Alhamdulillahillazi fatiris samawati wal ard. Itu dia. Di mana dalam ayat tersebut diceritakan Ibnu Abbas ni asal tak tahu benda maksud Fatir. Sehinggalah dia nak nampak Arab Badui berbual, dia pun tanya, siapa buat ni? Man fatara hadza? Siapa buat telaga ni? Daripada percakapan tu dia dapat memahami bahawa fatara tu dengan maksud jadikan. Siapa yang jadikan? Baik. Jadi lelaki ni kata, kenapa aku tidak mahu menyembah yang telah fatarani, ai khalaqani. Fatarani sama erti dengan khalaqani. Khalam qaf nun ya tamur buta. Khalaqani. Kenapa aku tidak mau sembah yang telah menjadikan aku? Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya, kepada siapa? Kepada yang menjadikan aku tu, kamu akan dikembalikan. Okey. Ni jawapan kepada Abdul Habib kepada kaumnya yang tanya, adakah kamu berada di atas agama mereka? Ni jawapan Habib kepada mereka. Baik, cuma di sini, cuba sahabat-sahabat tengok. Fatarani, cuba garis Fatarani, kemudian wa ilaihi turja'un. Jawapan lelaki ni ayat ni semua jawapan daripada Habib bin Israel ni. Dalam masalah mencipta, dia kata apa dia? Wa ma liyala, kenapa aku tidak mahu menyembah yang telah menjadikan aku dan kepadanya kamu dikembalikan. Masalah menjadikan dinisbahkan kepadanya. Masalah kembali dinisbahkan kepada kamu, kaum dia tu. Nampak tak? Apa yang kita nak maksudkan? Berapa lelaki ni dia tak kata, kenapa aku tidak sembah allazi fatarani wa ilaihi urja'u. Tapi disebut turja'u. Kepadanya, kepada dia, mu akan dikembalikan. Berapa dia kata? Kepadanya aku dikembalikan. Yang masalah menjadikan, kenapa aku tidak mahu menyembah Allah yang telah menjadikan aku dan kepadanya aku dikembalikan. Tak kata gitu. Masalah dikembalikan tu dikata ke siapa? Dia kata kepada kaum. Kaum Habib ni. Baik. Lalu dinyatakan di sini. Tengok Imam Qutubi kata gua ni, wa adafal fitrata ila nafsihi li anna dhalika ni'matan alaih tujibu syukra wal ba'sa ilaihim li anna dhalika wa'idun yaqtadi az-zajra. Dia kata apa dia? Dia menyandarkan kejadian tu kepada dirinya. Maknanya yang telah menjadikan aku, kerana itu menzahirkan, kerana itu merupakan satu nikmat Allah Ta'ala ke atasnya yang mewajibkan syukur. Maka antara cara bersyukurnya apa dia? Sembah Allah.
Dah dia jadikan aku, dia menciptakan aku. Bersyukur atas kejadian ciptaan aku ini oleh Allah Ta'ala, aku sepatutnya sembah Allah lah. Tu aku sembah tu. Sebab dia jadikan aku, diciptakan aku. Maka wajarlah aku menyembah Allah. Kalau kita baca kitab Risalah Mustasyidin, tarah-tarah orang soleh, hok tinggi-tinggi makam dia, kenapa mesembah Allah? Kerana dia Allah yang telah menjadikan aku. Selayaknya lah maka Allah Ta'ala disembah. Kemudian dia kata wal ba'sa ilahim. Tapi masalah kebangkitan tu disandarkan kepada kaum penduduk Antakiyah ni. Dak kata ke dia, kenapa aku tak boleh sembah Allah yang telah menjadikan aku dan kepadanya kamu dikembalikan? Sebab apa? Sebab ini merupakan suatu gertakan, sebagai satu ancaman supaya mari debur kan. Bapa aku nak sembah Allah yang jadikan aku dan kepadanya mu semua ni akan balik belaka. Patutnya mu sembah Allah. Makna dengan maksud demikian. Biar mari debur. Selama ni dia tak mikir pun dia akan balik ke mana. Tapi bila lelaki Habib bin Israel menyatakan demikian, mudah-mudahan mari sedar diri. Satu hari aku akan balik pada Allah. Kalau aku bunuh 3 rasul ni, berat aku akan dapat balasan daripada Allah. Kalau aku tak sembah Allah Ta'ala, aku akan kembali kepada Allah. Allah Ta'ala akan tanya aku, mu sembah apa atas dunia? Sembah bala. Berat aku. Mudah-mudahan mari kesedaran demikian. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ramai orang dia mula bertaubat kepada Allah Ta'ala kerana apa? Satu, kerana keimanan kepada Allah. Kedua, kerana ingat akhirat. Banyak orang mula berubah kerana ingat kemati, ingat ke akhirat. Mimpi, takut. Mimpi benda. Mimpi saya mati, saya duduk tempat gini-gini. Saya duduk dalam kubur seorang-seorang, mari gini-gini, mari api. Takut saya tak mudah. Saya tak mudah tinggal semayang. Saya tak mudah dedah aurat. Saya nak tobat dah. Mula daripada apa? Mimpi ngeri berkait dengan kematian, berkait dengan azab dan seumpama. Semua bersangkut paut dengan akhirat. Itu dia sahabat-sahabat. Baik. Maka di sini tengok bijak sananya Habib. Walaupun dia ni tukang kasut je. Walaupun dia ni tukang kayu je. Walaupun ada orang kata dia tukang gunting je. Tapi dia ada kebijaksanaan dalam dakwah. Bila kita nak dakwah orang tengah lawan Allah, beri satu benda biar dia berasa takut. Mengingat baik mu akan balik pada Allah Ta'ala. Tidak kata dia memang menyedari dia akan balik pada Allah. Tapi situasi ni yang lebih wajar diingatkan supaya ingat akan kembali pada Allah tu siapa? Orang yang lawan Allah. Kamu nak lawan, mu akan tetap balik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi dalam dakwah ni dia kena bila kita nak sampaikan satu benda, kita kena tengok situasi orang duduk depan. Orang duduk depan. Contoh kita cakap dengan orang duduk semayang. Jangan beri hok lembut-lembut. Orang hok duduk semayang, hok jenis bukan hok jenis nak tobat. Hok nak tobat kita beri harapan. Hok jenis memang hok jenis hok haprak. Jenis hok black metal, hok tak mau semayang bang. Hok jenis lagu ni kita beri ancaman yang berat. Ingat, siapa tinggal solat kafir dia. Sebab apa Nabi sebut inna bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkas solah. Ingat, pemisah antara seseorang Islam dengan kafir, dengan syirik, tinggal semayang. Dah hadis ni kata siapa tinggal semayang, kafir dia. Mu nak dia kafir. Ni gitu. Lepas tu dah ulah-ulah benda ulama sebut gini. Kalau kita cakap jenis hok kerah memang kamu semayang. Mu nak semayang, kafir, mu tahu dok kafir dok mana. Dia gitu kan. Orang kafir duduk neraka, mu duduk neraka. Gitu. Lepas tu jangan kebok. Maksud di sini Imam Syafi'i kata gini hak tu majlis taklim. Majlis taklim apa? Majlis taklim kita kebok gini. Tapi dengan tengah majlis motivasi atau tengah nak kata nak pedah tengah nak tasbih nak suruh orang ni insah, kena beri hok berat-berat sikit. Hok jenis hok memang tambah semayang. Tapi orang hok tinggal semayang, lepas tu dia nak balik pada Allah, wihok lembut-lembut. Wihok lembut-lembut, wihok yang sesuai dengannya. Dulu bunuh 100 orang tu, 100 orang. Dia balik pada Allah Ta'ala nak taubat, Allah terima. Awak tak bunuh orang lagi. Allah Ta'ala Maha Penyayang. Nabi sebut orang yang bertaubat daripada dosa kamal la zambalah, seperti mana tak ada dosa. Baliklah pada Allah. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Allah Ta'ala Maha Penyayang. Yang penting kita balik pada tu, kita cakap dengan orang hok nak taubat dah. Hok jenis dak taubat kerah. Hok ni tengah nak bunuh orang. Jangan hok lembut-lembut, kerah kan. Ingat baik, mu akan balik pada Allah.
Mikir sikit. Bunuh-bunuh orang kat balik pada Allah, kena katok. Tak? Kena azab daripada Allah Taala. Baik. Kemudian Yesus kata lagi. A'attakhidhu min dunihi alihah. A'attakhidhu min dunihi alihah. Adakah aku nak mengambil selain min dunihi min dunillah, dari selain daripada Allah yang telah menjadikan aku dan kepadanya kamu akan kembali itu alihah sebagai Tuhan? Adakah aku nak ambil selain daripada Allah yang telah menjadikan aku sebagai Tuhan? Apa dia? Patung-patung tu? Tak wajar. Tak wajar. Yang mana patung-patung ni, in yuridni rahmanu bidur, kalaulah Allah Ta'ala yang maha pengasih itu nak beri apa-apa mudarat pada aku, la tu'ni, yang mana tidak akan mengkayakan akan daku syafa'atuhum, oleh syafaat mereka sesuatu pun, wala yunqidhun, dan mereka tidak akan dapat menyelamatkan aku daripada azab ni. Aku nak pergi sembah berhala, yang mana kalau Allah timpakan azab kepada aku, yang mana syafaat berhala-berhala ni tak akan dapat menolong aku pun. Sikit pun tak boleh tolong. Syai'ah, sehung pun tak boleh. Kau bahasa tukang, sehung pun tak boleh nak tolong. Sehung. Tahu tak sehung? Tak, bahasa tukang. Mana satu kiraan satu orang yang kecil. Nah, seberat zarah pun, sekecil zarah pun, sesai pun, patung-patung ni tak boleh nak tolong aku kalau Allah Ta'ala yang maha pengasih nak memudarat pada aku, wala yunqidhun, dan mereka sekali-kali tidak dapat menyelamatkan aku. Ini jawab Habib Najjar. Ini alasan sebab apa Habib beriman pada Allah. Tengok, dia tak taklid buta. Dia tak taklid buta. Ini orang iman yang jazim, iman yang jazam. Sebab apa sembah Allah? Allah gini. Kita tak ambil jawab sebab apa sembah Allah? Sebab ayah suruh sembah Allah. Tu iman orang yang macam tu, kata ulama, tak selamat. Tak selamat. Nah, kita hari ni jenis macam mana akal kita? Kalau kita jenis boleh belajar matematik, kita pandang nega, kita pandang bahasa Inggeris, ilmu tu kita boleh belajar, maka kita bab iman kita tak belajar. Sedangkan kita mampu belajar, iman kita tetap benar, tetapi kita dianggap berdosa di sisi Allah Ta'ala. Kena belajar. Bab keimanan ni kena belajar. Apa dalil Allah tu ada? Apa dalil Allah maha mengetahui? Kena tahu. Udah-udah kena belajar. Sebab kita ni orang yang ada akal. Baik. Jadi hak ni dinyatakan di sini. Tengok alasan dia. Sebab apa beriman pada Allah gini. Sebab tak sembah berhala, sebab dia tak mampu nak beri apa-apa pun. Itu bukan Tuhan lah. Kalau nak mari bala dia tak nak selamatkan kita pun, maka itu bukan Tuhan. Itu makhluk seperti kita, maka tak layak untuk disembah. Inni idza, sesungguhnya aku kalau pergi buat macam mu suruh, pergi sembah berhala-berhala tu, la fi dhalalim mubin, nescaya aku akan berada dalam kesesatan yang nyata. Tengok hujah dia tu kan. Nampak iman dia ni bukan iman taklid, tidak. Iman orang yang benar-benar jazim, benar-benar jazam, kemah imannya pada Allah SWT. Kita pun biar begitu. Biar kita kalau tanya, pasal apa awak beriman pada Allah? Dia tanya, awak setakat awak kenal Allah, macam mana awak kenal Allah? Saya kenal Allah dari 3 sudut. Zatnya, sifatnya, asma'nya. Dah kenal zat ke mana? Zatnya laisa kamitslihi syai'. Tidak menyerupai akan sesuatu. Itulah zat Allah. Al-ajzu anil idrak. Lemah daripada mengetahui Allah tu mana, itulah tahu. Ni. Mana kita tak boleh nak bayang. Hak semua terbayang dalam nak fikiran kita tu salah belaka. Kalau gitulah keadaan kita, itulah tahu. Tapi kalau Tuhan tu mana? Tuhan dia, ada tangan. Tangan ni, tangan tu. Gitu. Haprak punya orang. Tak. Maknanya apa? Tu satu, kita memang ke arah musyabbihah, mujassimah, wal iyadzabillah min zalik. Minta jauh. Jadi kita kenal zat Allah, kenal guana, kenalnya dia tu laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai akan sesuatu. Dah kenal guana, dah bab ketuhanan dia kena faham al-ajzu anil idrak. Tak lemah daripada mengenal tahu tu guana, keadaan bentuk rupa tu, tak mikir benda tu, itulah idrak, itulah pengetahuan. Oleh kerana itu Nabi pesankan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Fikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah ni, langit bumi ni, tapi fikir tentang zat Allah, nescaya mu akan jadi gila. Kamu akan jadi binasa. Dalam hadis itu fatahlik, maksud jadi binasa.
Jadi gila ke, jadi doktor, dok siuman, macam-macam. Dan kenal sifat dia, paling tidak kita mengenal, kita mengisbatkan bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan suci daripada segala sifat kekurangan. Tu secara simple. Dan di antara barang yang wajib kita ketahui 20 sifat gini. Nah, kita orang awam ni tak tahu ta'alluq tak apa. Tanjizi hadis ke qadim ke sulhi qadim apa kita tak tahu, itu fardu kifayah. Tapi uduh-uduh kita biarlah tahu sifat Allah. Setakat kita belajar kita tahu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyam. Biar agak sedap sikit, biar khemah sikit. Kenapa? Benda-benda apa qidam? Qidam dengan maksud la awwala lahu, tidak ada permulaan baginya. Itu sifat salbi. Kita meniadakan apa dia permulaan baginya. Yang kita terjemah sedia ada. Biar khemah kan. Bau jelera kita sembah Allah. Tak bau rasa sedap, ada zauq. Dan kenal nama Allah. Kenal nama Allah ada 99 nama sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dah apa dia? Ar-Rahman, Ar-Rahim umpamanya. Kemudian kita boleh detail sebut gini. Biar gitu kok. Biar gitu kok kita semua Islam, biar kita tahu suti. Kan sedap. Macam kita tahu 5 darab 2 berapa? 10. 2 darab 5 10 kok. Benar budak-budak nakal. Dia mesti bang. Pegang linga. Mau nak 2 kali 5 ke 5 kali 2? 2 kali 5 ustaz. Padahal sama.